Okey pelajar, hari ini kita akan tengok soalan yang berkaitan dengan peratusan dan konsep kadarannya. Untuk soalan contoh 18, kita perlu mengaplikasikan konsep kadaran dalam menyelesaikan masalah ini ya. So, ini hari itu saya dah tunjuk dalam contoh 16. So, awak boleh rujuk balik ya. So, sekarang saya akan tunjuk sekali lagi untuk soalan yang baru ini ya. Sebuah kotak mempunyai 8 utas ribbon. Okey, 2 daripadanya adalah biru. So, 2 daripada 8 utas ribbon itu adalah warna biru. Apakah peratusan ribbon biru? Ini sama juga macam soalan yang hari itu. Jumlah pelajar dalam satu kelas dengan perempuan ada 3 bahagian, lelaki ada 2 bahagian tu. So, sekarang di sini kita tahu sebuah kotak jumlahnya ada 8 utas ribbon. So, saya tahu ada 8 utas ribbon dan 2 daripadanya adalah berwarna biru. 2 daripadanya adalah berwarna biru. So, sekarang kita nak cari berapa peratusan untuk ribbon biru ni. So, yang kita tahu jumlah adalah 8. So, untuk peratusan yang penuh di sini, kita akan tulis 100. Sebab kita tahu 100 tu adalah 100% tu adalah jumlah yang besar ya. So, dan selepasnya ini yang kita nak cari. Berapa percentage tu. Okay, so di sini kita dah nampak tanda soal dalam matematik kita akan letak sebagai X. So, percentage sudah sama, kita tak payah letak. Sekarang kita buat pendarapan silang. Macam sebelum ini kita buat ya. So, kita akan ambil anak panah yang ada X. X darab 8 di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita akan darabkan yang 100 dengan 2. Sekarang sebelah kiri akan tinggalkan X. Darab 8 pindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi 8. So, jawapannya 25. So, maksudnya sekarang di sini X ini adalah peratus untuk 2 ribbon biru tu. Okey, sekarang kita boleh menjawab soalan dengan menulis peratusan ribbon biru di dalam kotak itu adalah 25%. Maka terjawablah soalan untuk A ya. Sekarang kita tengok soalan B. Puan Jorana mempunyai RM300. Dia ada RM300. Dia membelanja, maksudnya 300 ni jumlah yang dia ada ya. Okey, dia membelanjakan RM15 untuk tambang pengangkutan. Okey, katakan dia naik taksi, dia perlu bayar RM15. Apakah peratusan wang yang dibelanjakannya? Maksudnya RM15 ini berapa persen? So, sama juga macam tadi. First, dia ada RM15. Dia bayar RM15 untuk tambang perjalanan dia ya. So, daripada jumlah berapa yang dia ada RM300. Okey, so sekarang yang bawah ini adalah percentage yang penuh iaitu 100%. Yang atas inilah yang kita nak cari. Berapa percentage untuk RM15 ini. So sekarang RM semua sudah sama. Kita boleh buang unit dan kita ambil nombor sahaja. So sama dengan ini kita letak X per 100. So buat macam biasa kita buat pendarapan silang. So, di sebelah kiri kita ambil yang ada X ya. X darab 300 sama dengan 15 darab 100. X sama dengan 300. Darab 300 kita akan pindah ke sebelah kanan. Dan kalau dipindah sebelah kanan dia akan jadi bahagi 300. So, X sama dengan 5. So, di sini maka terjawablah soalan. Soalan dia apa? Peratusan wang yang dibelanjakan. Peratusan wang yang dibelanjakan. Sama dengan 5%. Maka terjawablah soalan untuk contoh 18A dan B ya. Mari kita tengok contoh 19. Oleh sebab soalan dia agak panjang, saya akan menerangkan melalui gambar raja di sini ya. Encik Rosli dia pergi shopping. Okey, dia ambil sehelai baju kemeja daripada sebuah rak yang ada tulis
diskaun 45% ya. Dan harga baju yang diambilnya adalah RM85. So dia nak tahu berapa perlu dibayar selepas potongan. So dia pun bawa lah pergi scan barcode di mesin semak harga. Dan di situ tertera RM57.80. Okay, dari sini kita boleh nampak RM85 ni sebenarnya harga asal. Dan untuk RM57.80 ni dah kurang daripada RM85, betul? So ini maksudnya ini adalah harga selepas diskaun. Okay, maklumat dua ni je kita dapat daripada soalan ya. Okay, sekarang kita tengok apa yang soalan nak. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, dia nak kita tentukan sama ada peratusan diskaun ini sepadan dengan peratusan potongan yang dipamerkan. Maksudnya sekarang dia nak semak. Okay, RM57.80 ni adakah itu adalah harga selepas diskaun 45%? Ini soalan yang dia nak tanya. Okay, so untuk menyemak betul tak harga ini adalah selepas diskaun 45%, saya perlu tahu dia dah tolak berapa ringgit. Okay, dan kita akan semak harga potongan ini berapa persen. Kalau itu 45%, maksudnya mereka sepadan. Okay, so sekarang kita tengok semula pada soalan dan kita keluarkan maklumat yang ada dulu ya. Harga asal. Ataupun kita tahu ini harga ni sebenarnya adalah 100% ya. Okey, adalah RM85. Sekarang kita nak cari, macam tadi yang saya terangkan, kita nak cari jumlah potongan itu berapa. Dan kita akan cek duit yang potong tu berapa persen. Ini yang kita nak tahu. Okey, so kita tahu harga asal RM85 dan harga selepas dipotong, berdiskaun adalah RM57.80. So kita perlu cari dulu, ini berapa ringgit dia dah potong. Okay, dia dah potong RM27.20. So sekarang lah kita nak cari RM27.20 ni berapa persen. Kalau dia 45%, maksudnya dia sepadan. Kalau dia bukan 45%, maksudnya dia tidak sepadan dengan apa yang dipamerkan di situ ya. Okay, so di sini senang sahaja. Kita tulis dalam bentuk kadaran. So first kita nak bandingkan harga. Okay, ini harga potongan. Harga potongan adalah RM27.20. Okay, daripada jumlah harganya ataupun harga asal adalah RM85. Lepas tu kita bandingkan dengan peratusan potongan. So 100% ini adalah yang sebelum potong. Maksudnya yang asal. Okay, sekarang kita nak cari RM27.20 ni berapa persen. Ini yang kita nak cari. So kita tak tahu berapa persen. So untuk yang seterusnya kita boleh buang unit. Kita tulis harga sahaja. Kita tulis nombor sahaja ya. Dan untuk tanda harga seperti biasa kita letak X per 100. Sekarang kita buat pendarapan silang macam biasa. Okay, so sekarang sebelah kiri kita ingat kena ambil yang X ya. X darab 85 sama dengan satu lagi anak panah kita gabungkan. Darabkan ya. So sekarang darab 85 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi 85. Okey, di sini kita dapati bahawa X adalah 32. Okey, di sini rupa-rupanya RM27.20 itu hanya ada potongan 32% sahaja. Dia tidak sepadan dengan tanda harga yang yang label di rak itu. Okey, so di sini kita boleh menjawab soalan tidak sepadan. Okey, kita kena terangkan kenapa ya. Okey, kita tulis tidak sepadan sebab peratusan, kita tulis peratusan diskaun yang diperoleh Encik Rosli, kita keluarkan berapa diskaun tu kita tulis 32% kurang daripada
peratusan potongan yang dipamerkan, iaitu 45%. Maka terjawablah soalan ini. Okey, so saya harap korang boleh cuba fahamkan contoh 18 dengan contoh 19 yang cikgu tunjuk hari ini dan cuba menyiapkan latih diri 4.5B di muka surat 97 dan latih diri 4.5C di muka surat 98 dalam buku teks. Selamat menjawab.